Selamat pagi semua datang ke Dongga Arena. Ketua Jurulatih Skuad Harimau Malaya Kim Pan Gun menjelaskan bahawa beliau mahu memperbaiki beberapa kelemahan yang ada sebelum aksi sepak mula Piala AFF Mitsubishi Electric yang akan bermula minggu depan. Walaupun berjaya menewaskan Kemboja 4-0 dan Maldives 3-0 dalam perlawanan persahabatan antarabangsa, namun pengendali dari Korea Selatan itu masih belum berpuas hati dengan prestasi para pemainnya. Ia dapat dilihat dalam perlawanan menentang Maldives pada Rabu apabila beberapa pemain dilihat bergelut untuk mempamerkan aksi terbaik ketika aksi di separuh masa pertama. Berikut adalah 4 perkara utama yang masih perlu diberi perhatian atau boleh diperkemaskan lagi oleh pasukan kebangsaan sebelum bermulanya kejohanan Piala AFF nanti. Jentera tengah pasukan negara masih lagi menjadi perkara utama yang perlu diberikan perhatian oleh Kim Pan Gun dan barisan kejurulatihan skuad Harimau Malaya dalam tempoh kurang dari seminggu ini sebelum sepak mula kejohanan dui tahunan negara serantau itu berlangsung. Kemboja dan Maldives harus diakui bukanlah sebagai lawan yang sesuai untuk menguji kekuatan sebenar pasukan negara, tetapi ia sudah cukup untuk mendedahkan kepincangan pasukan negara di bahagian tengah. Aksi separuh masa pertama ketika menentang Maldives misalnya dihiasi dengan aksi longgar tanpa sebarang ancaman bahaya apabila mudah dipatahkan oleh pasukan lawan yang menduduki ranking ke-154 dunia itu. Ada kalanya transisi daripada menyerang kepada bertahan dan sebaliknya kelihatan agak kelang kabut sehingga menjejaskan kelancaran permainan. Ada ketika di mana jentera tengah turut dilihat memberi terlalu banyak ruang kepada lawan sehingga menyebabkan bahagian benteng terlalu terdedah. Sekiranya menentang lawan yang lebih kuat seperti Vietnam dan Singapura nanti, kesilapan dan kealpaan di bahagian tengah sudah pastinya akan mengundang padah. Buat masa ini, gandingan Faisal Halim, Darren Lock dan Lee Tak dilihat sebagai taruhan terbaik untuk mengetuai jentera serangan pasukan negara. Walaupun berjaya menghasilkan 7 jaringan daripada 2 perlawanan, jentera serangan negara diakui harus lebih klinikal untuk menghukum lawan. Menentang pasukan seperti Vietnam dan Singapura nanti, peluang untuk menghasilkan jaringan akan menjadi lebih sukar dan kegagalan untuk menghukum lawan dengan lebih awal pastinya akan mengundang padah. Jadi setiap peluang yang terhidang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun begitu, dalam perlawanan pada Rabu, beberapa gerakan dan corak permainan pasukan negara harus dipuji. Antaranya ialah kemampuan Darren Lock melakukan sungkitan untuk menghasilkan asis buat jaringan Faisal Halim dan gerakan 1-2 berkesudahan dengan hantaran dari Sergio Aguero yang disudahkan oleh Lee Tak adalah antara contoh ketajaman yang perlu lebih banyak ditampilkan pasukan negara. Sebolehnya kita cuba mengelak untuk melakukan perbandingan skuad kali ini dengan pasukan yang beraksi di pusingan kelayakan Piala Asia yang lalu. Namun begitu, tanpa kelibat beberapa pemain utama, ancaman daripada sebelah sisi kanan dan kiri ataupun wide area di mana permainan pasukan negara kelihatan sedikit tumpul. Walaupun begitu, pemain seperti Azam Azmi Murad beraksi dengan baik sebagai bek kanan, begitu juga dengan Nur Hakim Hassan pada babak kedua. Namun demikian, jelas sekali persefahaman di antara pemain masih kurang di bahagian berkenaan untuk menjadikan bahagian sayap sebagai ancaman utama pasukan negara ke kubu pertahanan lawan. Walaupun Azam Azmi, Hakim Hassan dan V. Ruventiren berjaya menunjukkan potensi masing-masing dalam 2 perlawanan persahabatan setakat ini, jelas sekali ia juga adalah antara bahagian yang perlu diperkemaskan oleh Kim Pan Gun dan barisan kejurulatihan dalam tempoh masa yang singkat ini.
Berdasarkan dua perlawanan persahabatan ini, boleh disimpulkan bahawa Sergio Aguero bukanlah pemain nombor 9 yang boleh bertindak selaku penyerang utama pasukan. Dalam perlawanan ketika menentang Kemboja, misalnya, Aguero seperti missing in action ketika memainkan peranan di posisi tersebut. Dan impak yang hampir sama turut dihasilkan pemain ini ketika menentang Maldives. Walau bagaimanapun, Aguero dilihat lebih sesuai beraksi sebagai second striker atau sebagai pemain nombor 10 di dalam pasukan. Dengan kata lain, pemain itu tampak lebih selesa ketika terlibat dengan build-up pasukan seperti yang dibuktikannya ketika menghasilkan assist untuk Litak baru-baru ini. Namun dengan adanya Aguero, dia dilihat akan memberi Panggun lebih banyak variasi ketika mencongak taktikal pasukan negara ataupun sekiranya perlu menggunakan plan B untuk memburu jaringan. Persefahaman di antara Aguero dan Litak turut perlu diambil kira dalam pemilihan senarai akhir 23 pemain yang akan dibawa ke kejohanan ini nanti. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.